Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Panas sahabat-sahabat semua apabila ustadz daripada PAS kaki fitnah gagal membayar kos saman, kos guaman ya terhadap Dr. Mujahid, Senator Dr. Mujahid. Jadi hari ini sahabat semua ya, Dr. Mujahid menggesa ya tim guamannya untuk meneruskan pelaksanaan apakah itu? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Ya, apa sebenarnya yang berlaku sehingga hari ini kaki fitnah ini gagal ya membayar kos guaman terhadap Dr. Mujahid. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa, mari kita ikuti kenyataan berita yang amat menggempakkan ini. Mujahid arah peguam teruskan tindakan pelaksanaan kepada Dusuki si kaki fitnah ini, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, hari ini Naib Presiden Amanah Dr. Mujahid Yusuf telah mengarahkan peguamnya untuk meneruskan tindakan pelaksanaan ke atas penceramah bebas Ahmad Dusuki Abdurrani karena gagal melunaskan kos mahkamah yang berjumlah sebanyak Rm23.000. Kata peguamnya, katanya peguamnya juga telah menghantar surat tuntutan kepada bekas pemimpin Dewan Ulama PAS itu pada September dan Oktober lalu berhubung tuntutan tersebut. Katanya lagi, ketiga-tiga mahkamah tersebut, Mahkamah Seksyen, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan telah pun memerintahkan beliau selaku plaintiff perayu dalam kes tersebut untuk membayar kos-kos tindakan kepada saya. Walaupun sejak awal September dan Oktober lalu peguam saya telah 2 kali menghantar surat tuntutan kepada Ustadz Dusuki untuk beliau mematuhi arahan mahkamah dan membayar kos-kos telah diperintahkan tersebut. Beliau lagi masih ingkar, enggan dan gagal berbuat demikian. Tambah lagi, malah dalam beberapa posting di Facebooknya, beliau masih lagi mempertikaikan keputusan mahkamah yang menolak saman tersebut walaupun beliau sendiri yang menarik balik rayuannya di Mahkamah Rayuan Putrajaya. Katanya dalam satu kenyataan hari ini. Menurut bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri itu, Hal Ehwal Agama itu, peguamnya juga telah memfailkan saman penghutang penghakiman di Mahkamah Seksyen di Mahkamah Tinggi Shah Alam bagi menuntut jumlah kos yang masih belum dibayar oleh Ustadz PAS, Ustadz Dusuki ini. Mujahid berkata sebanyak 4 percubaan untuk menyerahkan saman kepada Ahmad Dusuki, tetapi pemimpin PAS itu didakwa enggan menerimanya walaupun temu janji telah dibuat. Disebabkan itu, Mujahid menegaskan yang peguamnya akan terus menggunakan segala ruang undang-undang untuk menyerahkan saman bagi tuntutan menuntut Ahmad Dusuki patuh kepada arahan mahkamah dan membayar kos-kos yang diperintahkan. Mujahid berkata, jadi saya suka ingatkan bahwa itu adalah satu hutang yang telah diperintahkan oleh mahkamah untuk dibayar oleh beliau. Saya telah mengeluarkan perbelanjaan dan kos yang banyak untuk membela diri saya terhadap tuntutan beliau yang akhirnya mahkamah telah memutuskan bahwa tuntutan tersebut sebagai tidak berasas dan tidak bermerit sama sekali. Jadi sebagai orang yang arif tentang hukum syarak, khususnya yang berkaitan dengan hutang, yang seharusnya beliau memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan tidak bersifat angkuh dan tidak peduli seperti ini. Tambah lagi, pada 14 September tahun lalu, Mahkamah Seksyen Shah Alam menolak saman fitnah yang dikemukakan Ahmad Dusuki berhubung dakwaan itu berkaitan dengan isu penjualan aset lembaga tabung haji kepada orang bukan Islam dengan kos sebanyak 11.000. Dia yang tidak berpuas hati kemudiannya merayu ke Mahkamah Tinggi dan rayuannya ditolak tersebut dengan kos 7.000. Dia seterusnya mewakil itu ke Mahkamah Rayuan, tetapi kemudiannya menarik balik rayuan dan diarahkan membayar 5.000 sebagai kos kepada Mujahid. Bagaimanapun, sehari selepas itu pemimpin PAS berkenan menyindir Mujahid dengan membangkitkan kekalahan bekas Menteri Agama itu dalam pilihan raya umum ke-15 di Parlimen Parit Buntal. Jadi untuk rekod, Ahmad Dusuki mengemukakan saman ke atas Mujahid berikutan siapan seorang ustadz berdusta berpuluh ribu jadi mangsa, belegak tahu segalanya, akhirnya telan api fitnah dalam perut dia sendiri hingga kini dia tidak pernah tarik pendustaannya. Allahu musta'an. Itu antara kenyataan daripada Mujahid yang menyebabkan ya Ustadz kaki fitnah ini membuat saman terhadap Mujahid, tetapi dia pula yang kalah saman, sahabat-sahabat semua. Jadi susulan itu dia menuntut Mujahid membuat permohonan maaf melalui siaran akbar serta ganti rugi yang tidak dinyatakan jumlahnya. Jadi apabila saman fitnah beliau tidak berjaya dan diarahkan oleh mahkamah untuk membayar jumlah sebanyak 23.000 untuk kos
ya Kos Guaman, akhirnya sampai hari ini Dusuki masih lagi belum membayar sahabat-sahabat semua. Adakah ini perangai ustadz-ustadz daripada PAS, pemimpin-pemimpin daripada PAS? Ya, kalau sebelum ini Haraka dan juga Pati PAS tidak mau membayar, walaupun sudah diarahkan oleh mahkamah untuk membayar sebanyak hampir 1 juta, tetapi mereka masih membuat rayuan. Dan hari ini sekali lagi Ustadz Dusuki sahabat semua masih gagal untuk membayar kos guaman, kos saman ya terhadap Dr. Mujahid. Jadi hari ini Mujahid menyatakan bahwa beliau akan meneruskan pelaksanaan undang-undang untuk Dusuki ini membayar. Jika tidak, beliau boleh dikenakan menghina mahkamah dan seterusnya, boleh disaman. Jadi ini akan menyebabkan sekali lagi beliau akan berdepan ya kos saman yang akan lebih tinggi lagi selepas ini. Itu pandangan saya sahabat-sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Adakah ini ajarannya ustadz-ustadz daripada Pati PAS ini yang kalah, yang menfitnah, yang menyaman, tapi mereka kalah sendiri? Apabila mahkamah arahkan untuk membayar, mereka pula cubah berdalih dengan sombong, dengan angkuh sahabat-sahabat semua. Jadi bagi saya setuju dan saya menyokong ya tindakan daripada Dr. Mujahid ini untuk memulakan atau meneruskan pelaksanaan undang-undang terhadap Ustadz kaki fitnah ini yang tidak malu, tidak segan membuat fitnah secara terang-terangan sahabat-sahabat semua. Jadi itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda sahabat-sahabat di luar sana? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Tapi sebelum itu, sekiranya Anda sahabat-sahabat di luar sana mau memberikan sebarang komen, pandangan, Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walan-walantit, lebay-lebay ustadz-ustadz daripada PAS ini sahabat semua, yang tidak habis-habis menabur fitnah, membuat komen-komen kenyataan yang berbau hasutan, menggunakan sentimen agama dan sebagainya. Sepertinya mereka seperti tidak punya otak, mungkin karena mereka menggunakan otak di lutut. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.